مجلس مولد وتعليم رياض الجنة. لبيك. صلوا على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. هذا في القرآن. أما في السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع إلى مديحه فسكت فصار ذلك سنة، بل كافأ في بعض الأحيان من مدحه مثل كعب بن زهير أعطاه برده إلى آخره. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم دخل على أصحابه وفيهم حسان فقاموا له، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم أنهكم عن القيام لي كما تقوم الأعاجم لملوكها؟ فقال له حسان: قيامي للحبيب علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم، يرى هذا الجمال ولا يقوم. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حسان يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدحه في مواضع أخرى، مثلا: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بل كان حسان في المسجد ينشد، فدخل عليه عمر فقال له حسان: كنت أنشد فيه، يعني في المسجد، وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة وقال له: يا أبا هريرة، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. وفي الترمذي عن عائشة عن طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصب لحسان منبرا فيقوم فيهجو عليه الكفار في المسجد. إذن الإنشاد والمديح جائز وارد في السنة النبوية. Maka barusan tadi beliau menyebutkan dalil bahwasanya boleh saja untuk kita terus memuji Nabi SAW kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri terlalu banyak memuji kepada kekasihnya di dalam Al-Quran. Namun seterusnya kita mahu lihat pula di dalam hadis-hadis Nabi SAW, apakah boleh untuk kita memuji Nabi SAW? Maka kata Syekh tadi bahwasanya para sahabat Nabi SAW mereka suka berlumba-lumba menyebutkan kemuliaan Nabi SAW, memuji Nabi SAW, sehingga kan di antara akhlak baginda Nabi SAW saat para sahabat menyebutkan Nabi membalaskan, di antaranya diberikan burdah baginda kepada Sayyidina Ka'ab ibn Zuhair. Dan demikianlah juga sebagaimana satu ketika pernah baginda Nabi SAW hadir masuk bertemu dengan para sahabat yang ramai. Maka ketika itu kebiasaan untuk menghormati baginda Nabi SAW, semua para sahabat bangun berdiri menghormati baginda Nabi SAW. Maka baginda saat itu menyebutkan bahwasanya, apakah sebelum ini belum aku larangkan kalian? Apakah sebelum ini aku belum memberitahu kepada kalian bahwasanya jangan kalian bangun kepadaku sebagaimana orang-orang ajam bangun menghormati kepada raja-raja mereka. Itu kerana tawaduknya baginda Nabi SAW. Maka para sahabat mulai ramai-ramai duduk semula. Namun kata Sayyiduna Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, berprinsip kerana ada cinta dan rindu yang begitu tinggi kepada baginda, beliau dengan tegasnya tetap berdiri. Beliau menyebutkan syairnya yang masyhur, qiyami lil habibi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu, yara hadzal jamala wa la yaqumu, sallu ala sayyidina Muhammad. Maka kata Sayyidina Hasan ibn Thabit, aku berdiri, aku bangun menghormati kepada kekasihku. Ini adalah satu kefarduan yang wajib kulakukan. Jikalau ku tinggalkan kefarduanku saat hadirnya kekasihku, tidak ku berdiri, maka itu adalah ku telah pun melakukan satu kesalahan, ku telah pun meninggalkan satu kefarduan yang wajib bagi diriku lakukannya. Dan aku merasa hairan melihatkan kalian yang ramai-ramai para sahabat Nabi SAW yang lain, kata beliau,
bagaimana kalian yang mempunyai akal yang sama, kalian tidak mampu berfikir bagaimana tidak kita berdiri saat hadirnya keindahan yang paling sempurna, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu mendengarkan kalam Sayyidina Hasan ibn Thabit, semua para sahabat jadi malu dan juga terus bangun semula dan sebagainya, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah juga antara puji-pujian daripada Sayyidina Hasan ibn Thabit, di antaranya wa ajmalu min kalam taraqatu ainu wa atyabu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Demikian pujian demi pujian yang disebutkan oleh sahabat ini, khususnya itulah Sayyidina Hasan ibn Thabit. Maka sehinggakan di dalam satu riwayat daripada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sesungguhnya diberikan, disediakan, dihadiahkan mimbar yang khusus oleh Nabi SAW kepada pemuji baginda, iaitulah Sayyidina Hasan ibn Thabit, iaitulah untuk beliau terus menerus memuji Nabi SAW dan juga menjatuhkan semula kata-kata buruk daripada musyrikin yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.